Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam ayat Quran yang nyatakan, kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan berpuasa ke atas kamu seperti mana orang dahulu berpuasa, semoga kamu bertakwa. Inilah satu surahan perintah dari Allah SWT yang memerintahkan kita berpuasa. Bukan kita saja yang berpuasa, tapi umat-umat yang terdahulu pun berpuasa. Tapi yang lebih penting itu apakah matlamat berpuasa itu? Matlamat berpuasa adalah untuk mencapai ketakwaan kepada Allah SWT. Jadi bulan Ramadan yang penuh barakah ini adalah masa yang terbaik untuk kita mengkoreksi diri kita, memudahkan urusan kita, refresh tentang ibadah kita yang telah 11 bulan yang lalu, dan inilah masanya untuk kita memperbaikinya. Dan di sana terdapat banyak ruang-ruang untuk kita beribadah, mengambil kesempatan untuk mendapatkan keredaan Allah, untuk mendapatkan kasih sayang Allah SWT itu, ya, untuk kita menghadapi, mempersiapkan diri kita pada dunia yang lebih mencabar, dunia yang alam yang lebih mencabar pada masa akan datang selepas daripada kematian kita. Dari segi dia ada dua, satu dalam konteks ibadah, maknanya ibadah kita boleh tingkatkan melalui pakej-pakej dalam bulan Ramadan ini, ya. Itu dalam konteks ibadah, ya. Kita tahu adanya puasa, sahur, ya, ada tarawih dan macam-macam lagi, ya. Tapi juga dalam konteks kesihatan, sebenarnya tubuh badan kita ini telah berfungsi 11 bulan yang lalu. Jadi badan kita pun perlukan kerehatan, ya. Anggota-anggota di dalam badan kita ini perlukan kerehatan, ya. Jadi dengan kita berpuasa lebih kurang berapa jam tu, 15 jam begitu, kan. Tempoh itu adalah masa yang bersesuaian untuk badan kita berehat, ya. Anggota-anggota, khususnya anggota pencernaan ini dapat berehat dalam tempoh 1 bulan itu, ya. Jadi bila lepas rehat itu, keadaan lebih stabil lagi, barulah memulakan proses seterusnya pada selepas daripada Ramadan. Itulah sebenarnya kelebihan dalam konteks ibadah dan juga kesihatan yang Allah telah berikan kepada kita, tanda kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Dari segi kerohanian ini sebenarnya dia akan memberikan satu kekuatan bila kita di masa bulan Ramadan ini. Peluang-peluang untuk beribadah itu sangat banyak. Kita mulakan daripada pagi contohnya, ya. Apabila kita mula dengan bersahur umpamanya, kita sahur, kita bangun pukul 5 pagi. Dengan itu mudah untuk kita solat tahajud, ya, untuk solat taubat, ya, bukan lama sangat pun, ya. Solat taubat tu katalah 2 minit, tahajud 2 minit, 4 minit, kan, ya. Kemudian ada masa lagi kita kalau belum buat witir lagi, kita buat witir, dan macam-macam lagi lah ibadah itu dibuat pada awal pagi, bersempena dengan kita nak bersahur tu, ya, maknanya bersekali-kali. Kalau pada bulan biasa kita susah juga nak menyesuaikan keadaan itu, kan. Tapi bila kita ada masa bersahur, mudah untuk kita membuat amalan-amalan yang dituntut oleh Allah SWT, ya. Kerana solat malam ni dia akan memberikan kekuatan dalaman kepada kita untuk menghadapi apa juga cabaran, rintangan yang kita hadapi. Kemudian kita dapat bersolat subuh. Bila kita dah bangun awal, mudah kita untuk bersolat subuh secara berjemaah, umpamanya di masjid atau di surau, ya. Kemudian selepas daripada itu, kita dah bangun awal, kita dah dapat berjemaah. Balik itu kita ada masa lagi untuk kita baca Quran, contoh sebelum kita memulakan tugas pada awal pagi. Itu sebelah pagi, ya. Kalau sebelah tengah hari umpamanya, biasa kita sibuk kalau hari biasa untuk makan tengah hari, ke badan agak letih bila dah lepas makan dan sebagainya. Tapi bila tak makan, kita ada ruang untuk kita berehat, umpamanya tidur kailullah sebelum daripada
Zuhur itu mungkin dapat rehat 5 minit ke 10 minit, kita tidur sebentar. Kemudian kita boleh solat Zuhur berjemaah. Kerana kita ruang itu, kita dulu je kita makan, sekarang ni ruang itu kita dah boleh beribadah di masjid ataupun di surau-surau yang kita biasa laksanakan. Kemudian sebelah petang pula, bila kita sekarang ni banyak aktiviti berbuka puasa di masjid, so kita pun boleh juga mengambil ruang itu untuk berbuka bersama keluarga kita di masjid dan surau. Jadi dalam tempoh itu kita duduk dalam masjid, kita boleh itikad dalam masjid, kita boleh zikir dalam masjid sebelum daripada kita berbuka puasa. Dan antara kelebihan ataupun masa-masa yang makbul untuk doa ini adalah antara sebelum daripada kita berbuka puasa itu. So kita mungkin berbuka puasa ala kadar, kemudian kita bersolat berjamaah di masjid, di tempat kita berbuka puasa, solat jamaah maghrib. Kemudian selepas itu kita mungkinlah boleh ambil juadah sikit untuk menyambung berbuka puasa tadi. Jadi awal tadi sedikit kan, so selepas solat tu mungkin kita boleh makan yang lebih sedikit lebih, kemudian untuk bersiap pula solat isyak berjemaah. Jadi masa itu pun masa yang maknanya kita nak menunggu untuk ibadah yang seterusnya. Jadi mudah untuk kita laksanakan umpamanya zikir, umpamanya memperbanyakkan bacaan ayat Quran sebelum kita solat isyak. Selepas solat isyak kita ada ruang lagi untuk tarawih. Kalau yang ada kekuatan buatlah 20, kalau tak ada kekuatan kita buat 8. Kalau tak ada kekuatan langsung pun boleh buat 2 pun boleh. Tapi yang pentingnya kita tak tinggal, kerana di situ ada keberkatannya. Kalau kita tinggal itu sangat rugilah kepada kita, sebab peluang itu adalah satu tahun hanya ada 1 bulan saja ruang yang ada itu. Kemudian daripada isyak sampai ke subuh itu, oleh kerana kita dah ada banyak energi untuk kita ibadah ini, sebenarnya ringan untuk tubuh badan kita bersolat malam. Sekurang-kurangnya saya sebut tadi, sebelum subuh itu kita ada ruang untuk qiyam. Tapi kalau ada kekuatan dengan energi yang ada, dengan semangat Ramadan yang ada, itu kita boleh laksanakan ibadah yang lebih panjang lagi di antara isyak sehinggalah subuh itu.